السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد. Jadi alhamdulillah, lama tak jumpa. Sekali-sekali jumpa kan. Alhamdulillah kan. Kerana Allah beri kita sihat kan. Kalau tak sihat tak nak mari kan, nak pergi belajar tak boleh kan. Alhamdulillah kan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita pun kalau nak bincang pasal bab syukur tu pun masya-Allah kan, nak fikir bab syukur kan, sikit sangat kita syukur kan. Dia pun termasuk jugalah dalam tajuk kita hari ni kan. Tajuk dia mujahadah dan sabar kan. Itu tajuk kita hari ni, mujahadah dan sabar. Kalau lari dari tajuk tu minta maaf kan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita sihat kan hari ni lah. Boleh kita beribadah kan. Nak beribadah. Jadi menuntut ilmu ni salah satu daripada ibadah kan, belajar ilmu. Dan dia juga salah satu cahaya dari Allah kan, cahaya. Habis tu kita perlukan cahaya kan. Perlukan cahaya. Macam kita duduk surau ni ada cahaya cerah kan. Kita bukan nak cerah dalam surau je kan. Hak penting sekali nak cerah dalam kubur, betul tak? Allahu Akbar kan. Kan cerah atas dunia nak juga kan, rumah kita nak cerah kan. Tapi maknanya apa nama kita nak kata, hari ni atas dunia, esok akhirat kan. Kawan kita ramai mana dah pergi ke akhirat kan. Tu pun nak cahaya. Hak tu lebih penting lagi kan. Hak tu lebih utama lagi kan. Cahaya dalam kubur tu lah kan. Ini nak, sebab itu mari nak belajar kan. Ini kita nak bincang je kan. Sebab tak semua dapat cahaya, tak semua dapat raudhah dalam kubur. Hufrah dapat juga. Ada yang ramai, hak ni hak banyak kan. Akhirat ataupun kubur dia ataupun alam barzah dia, hufrah, lubang neraka. Ini perkara paling penting sekali. Apa guna hidup lama-lama atas dunia tapi tepat kesudahan lubang neraka. Ini dia bukan cerita dongeng. Allah yang beritahu gitu kan. Nabi beritahu gitu. Tak cari Nabi kan. Dah nak ikut siapa dah ikut Nabi? Nak ikut nafsu. Nafsu tahu apa? Nak ikut manusia, manusia tahu apa kan. Nak ikut manusia tu tengok tak. Ikut suka nak makan nak makan ular, nak makan babi, nak makan kelawar, kau bahagia mati amal dah. Itu lah. Nak ikut nafsu sangat kan. Macam-macam virus, kau bahagia. Allahu Akbar. Ini kita nak muhasabah. Nak cerita orang selamat tu pun bukan senang kan. Nak ada iman baru selamat kan. Nak ada iman baru selamat. Imam-imam pula dia tak boleh nak dipisah daripada perbuatan. Dia beriman ni bukan setakat aku beriman pada Allah, lepas tu malah pergi belajar. Aku beriman pada Allah, lepas tu malah nak membayang.
Aku beriman pada Allah, Quran 4 bulan dah baca. Beriman apa itu? Dah. Iman ni kan qaulun wa amal. Kan? Ulama kata iman itu ialah kan apa nama? An ta'mala bi ta'atillah ataupun taqwa tu. Berkata Talq bin Habib, at-taqwa an ta'mala ala ta'atillahi ala nurin min Allah. Taqwa itu ialah kamu berusaha untuk mentaati Allah dengan cahaya dari Allah. Kan? Tak. Satu pendapat kata al-muwazabah 'ala al-a'mali salihah. Itu makna taqwa. Setengah ulama kata, tak silap Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan. Taqwa itu ialah al-muwazabah. Apa makna muwazabah? Berterusan sama buat taat. Perlu mujahadah ke tak? Memanglah. Nak sama sekali-sekali tu dak berat mana kan. Kalau jenis yang mulia Ramadan je, tu tak apalah kan. Tak. Dan tapi takwa tu lagu mana? Takwa ni sama-sama katakan kan. Muwazabah. Berterusan. Kalau dah belajar kok, belajar pas mati belajar. Kalau dah baca Quran kok, baca sama pas ke mati. Bukan mati baru dibaca Yasin, bukan. Mati baru dibaca. Agak ke dia baca, pas sudah dah baca. Jangan jadi macam tu. Kan? Dah. Kerana orang yang mendapat cahaya dari Allah, dia sendiri baca, bukan tunggu orang baca ke dia, kan? Dia sendiri baca. Tak. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani kata taqwa itu ialah muwazabah 'ala al-a'mal as-salihah, berterusan dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talq bin Habib kata tadi, taqwa itu kamu berusaha untuk taat kepada Allah ala nurin min Allah, dengan cahaya daripada Allah, kan. Dan kamu menjauhi kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Nah, maknanya bila dah ada cahaya, mudahlah kita nak buat taat, kan. Mudah nak buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Nah. Berkata pula al-Imam Ibn Taymiyah, kan. Ibn Taymiyah kata yakhussullahu ibadahu, Allah khususkan. Allah khusus maknanya Allah beri kepada seseorang hamba itu quwwah, satu kekuatan. Dan yanalu bihal ilm, jadi dia dapat ilmu, kan. Dengan kekuatan yang diberi Allah, dia dapat ilmu. Memang dah tak ada kekuatan tak dapat ilmu. Sebab ilmu ni bukan 2 hari belajar dapat dah, kan. Tak. Sampai mati belajar maknanya, kan. Tak. 10 tahun, 20 tahun baru dapat ilmu, kan. Jadi kalau kekuatan tak ada, tak dapat, kan. Tak dapat ilmu, kan. Sebab nak lawan nafsu ni bukan mudah juga, kan. Nak lawan nafsu malas, tak, bukan senang, tak. Kan. Jadi nak ceritanya, bermujahadah tu satu sifat yang memang tak dapat nak dipisahkan. Mujahadah dan sabar tu memang suatu sifat yang tak dapat nak dipisahkan daripada seorang mukmin. Sebab apa gitu? Sebab Allah sebut sifat mukmin lagu tu. Macam itulah sifat orang mukmin. Tak. Sebab ulama sebut hakikat iman, kan. Hakikat iman. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun. Kan. Dalam ayat ni Allah nak cerita sifat orang yang benar, orang mukmin yang sebenarnya, kan. Bagaimana kau? Kita bersuluh diri kita, kan. Aku termasuk ke tak? Kan. Jadi Allah Taala sebut sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya ialah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, kan. Kemudian mereka tidak ragu kepada Allah, tak ragu pada Rasulullah, tak ragu kepada
akhirat, tak ragu kepada syurga neraka. Kan? Tak ragu kepada syurga neraka. Dan mereka berjihad dengan harta benda dan tubuh badan mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar, Allah Ta'ala kata. Al-Imam Asy-Sya'rawi menyatakan, kan? Al-Imam Asy-Sya'rawi menyatakan, kalau kamu beribadah kerana nak syurga, kamu akan masuk syurga lah, insya-Allah. Kalau kamu beribadah kerana engkaulah ya Allah Tuhan yang layak disembah, ada dua niat bila kita beribadah. Yang pertama nak syurga. Yang kedua sebab apa? Aku ibadat ni Allah kerana engkaulah Tuhan aku ya Allah. Engkaulah Tuhan yang layak disembah ya Allah. Imam Sya'rawi kata kamu akan dapat melihat Allah dalam syurga. Ulama kata itulah nikmat yang paling besar dalam syurga, dapat melihat Allah setiap masa. Kan? Tapi kalau kamu beribadah nak syurga, bagus juga. Memanglah kita ibadah nak syurga, jangan teruk neraka, sudahlah kan. Dah. Jadi Imam Sya'rawi kata kalau kamu beribadah kerana nak syurga, Allah masukkan ke kamu dalam syurga. Tapi kamu melihat Allah hanya sepintas lalu saja. Itu Imam Sya'rawi kata. Al-Imam Asy-Sya'rawi kata. Kan. Kemudian beliau menyatakan bahawa balasan Allah di akhirat nanti kepada orang mukmin mengikut kadar dalamnya iman. Iman kita dalam ke tahap? Kan. Iman kita mendalam, kuat ke cetek sahaja. Nak dapat tu atas dunia lah. Kan? Kan. Kerana taat tu boleh buat dengan cahaya daripada Allah. Ada cahaya ke tak? Kalau tak ada cahaya, orang kata ada kuliah pagi ni, malah pergi hari ni, mungkin minggu depan kot, hari ni nak pergi pasar tani acak. Pasar tani dengan majlis ilmu bagi dia pasar tani lagi lebih lagi. Tak? Boleh cari tulang rusuk, buat sup tulang tak weh. Tak? Duk main gitu dia kan. Tak? Bukan salah, tak salah kan. Tapi ada beza. Itu Ibnu Taimiyah kata, orang yang berilmu lalu beramal dengan ilmunya, orang berilmu lalu tak beramal dengan ilmu, beza iman dia. Orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu, imannya lebih kuat, imannya lebih kuat sebab dia ada kekuatan. Sebab imam ni apa nama, percaya kan. Bila percaya, kalau mu buat macam mu percaya, itu benar iman kamu kan. Kalau buat macam kamu percaya, kan kita percaya ke Allah, kan kita percaya dah Quran ni akan beri syafaat, dah baca dah lagi? Dah baca? Makna mu ni ada lemah. Ada lemah. Tahu dah Quran tu bagus, ustaz, memang bagus baca Quran ustaz, tapi hamba ni malas sikit, sibuk pun. Sibuk. Dah nak baca Quran. Sebulan dah baca Quran ustaz. Berat nanang tu. Berat kan. Kata Quran comel bagus beri syafaat kan. Tapi mu dah baca. Ini menandakan nampak ada lemah. Kan? Kan? Nampak ada lemah. Jadi sebab itulah nak dapat kekuatan itu Allah beri dapat ilmu. Kemudian ulama kata, Ibnu Taimiyah kata, dengan kekuatan yang diberi oleh Allah, yanalu biha al-yaqin, dapat mencapai keyakinan. Jadi yakin tak yakin ni atas diri kita kan. Kita nak yakin ke tak saya yakin? Sebab Imam Sya'rawi sebut tadi kan, balasan Allah di akhirat mengikut dalam ke tahap iman kita. Hak yakin tu iman dia dalam. Hak dak apa nak yakin sikit-sikit itu iman dia cetek. Begitulah balasan Allah dalam syurga. Apabila ulama menyebut balasan Allah kepada penuntut ilmu, satu derajat bawah para nabi dalam syurga nanti. Balasan Allah, syurga tu ada tingkatan-tingkatan dia. Kan? Hak atas sekali nak ulak nabi-nabi, bawah nabi-nabi tu penuntut ilmu. Allahu akbar. Jadi kena belajar ke tak? Kan? Kenalah. Kalau boleh dapat duduk bawah nabi-nabi pun alhamdulillah lah. Kan? Alhamdulillah lah. Kan? Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dunya arba'ah. Dunia itu ada 4.
Kan? Manusia atas dunia ni ada 4 kategori. Kan? Tak. Seorang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Kan? Tak. Allah beri dia ilmu, Allah beri dia harta, kan? Allah kalau beri 2 nikmat ni, subhanallah. Kan? Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta yang diberi oleh Allah. Ada harta tapi ada takwa. Lagu mana harta dia? Bayar zakat, kan? Guna untuk pergi Mekah. Nampak orang susah, tak sayang langsung ke dia, kan? Tak sombong pula. Kaya tapi ya Allah, pemurah dia. Rendah diri pula. Allah. Sebab Nabi kata, dengan harta yang diberi oleh Allah, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dia. Kan? Dah ada ilmu, kan? Dah. Dan dengan harta yang diberi oleh Allah, dia menghubungkan silaturahim. Setengah orang kaya lah, dan kaya kau. Mu mari rumah aku, kamu tak mari rumah aku, nak agak aku pergi rumahmu. Nampak? Dah kaya kau tak kenal orang lah, kan? Tak? Kan? Dia mari sombong. Itu cara orang tak ada ilmu. Dalam hadis ni Nabi sebut, orang yang Allah, Nabi kata apa? Orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta, bertakwa kepada Allah dengan hartanya, menghubungkan silaturahim dengan hartanya. Hubung silaturahim baik, kan, dengan orang. Wa hadza afdalul manazil. Nabi kata ini darjat kedudukan yang paling baik, paling tinggi sekali. Nah, hak ni tinggi sekali, kan? Mungkin ada di kalangan kita kot, insya-Allah. Nah, yang kedua pula, golongan yang seorang hamba Allah yang harta tak ada, ilmu ada pula. Harta tak ada, ilmu adalah alhamdulillah sikit-sikit. Contohnya. Tak, kalau banyak lagi baiklah, kan? Maknanya berilmu tapi harta tak ada. Nah, lalu dia kata, kalulah aku Allah wi harta, kan? Kalau Allah Taala wi aku harta, aku nak jadi macam dia lah. Kan, macam orang ada harta hak bertakwa, kan? Nak sedekah macam dia juga. Nabi kata 2 orang ni pahalanya sama je. Sama je dapat pahala. Sebab ni walaupun tak ada harta, tapi dia bercita-cita, kan? Kalau Allah beri harta pun aku akan sedekah macam dia lah, nak buat baik macam dia juga, kan? Itu golongan yang kedua, kan? Golongan yang ketiga pula, iaitu golongan yang diberi oleh Allah harta tapi tak bagi ilmu. Ni harta banyak, kan? Harta banyak tapi ilmu tak ada. Mana keadaan dia? Harta banyak, ilmu tak ada. Jahil, kan? Yakhbut. Nabi kata yakhbut, kan? Yakhbut ni dia akan menguruskan harta dia ikut hawa nafsu dia, kan? Tidak mengikut syariat Allah. Konon-konon harta banyak pergi main judi. Dah ilmu tak ada, kan? Betul, kalau ada ilmu, ada gak ilmu royak dia, kan? Janganlah rugi masa gitu, janganlah. Maknanya tak? Kalau ilmu ada. Tapi kalau tak ada ilmu, main judi je, setengah lah, kan? Ilmu tak ada, kan? Main judi, buat kilang agak ke contohnya, buka kelab malang ke, ada ke tak? Banyak, kan? Tak? Sebab apa jadi gitu? Harta banyak tapi kau jauh daripada Allah, tak bertakwa kepada Allah sebab tidak ada ilmu. Jadi penting dah ilmu situ, kan? Yang keempat pula, orang yang Allah Ta'ala ilmu tak bagi, harta pun tak bagi. Dua-dua tak ada, kan? Dua-dua tak ada. Lalu dia bercita-cita pula, aku kalau Tuhan beri aku harta, kan? Kalau aku ada harta, aku nak enjoy macam hak nombor 3 dia. Maka Nabi kata dua-dua ni, hak nombor 3 dengan nombor 4, sama saja dosa mereka. Hak ni walaupun tak ada harta, tapi dia ada cita-cita, kalau aku Allah beri harta, aku nak enjoy, nak main judi kat macam dia main judi. Maka dua-dua golongan ini sama saja dosanya, kata Nabi. Kan? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, nak jadi hak golongan mana? Jawablah dengan iman. Jawablah dengan iman. Nak jadi hak mana, kan? Itu menunjukkan kepentingan ilmu, kan? Kepentingan ilmu. Kan? Jadi kita lihat, kan?
bagaimana pentingnya kita kan menjadi golongan yang beriman kepada Allah, dan iman itu pula perlu bermujahadah kan, perlu sabar. Sebab Allah Taala kata wa man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, sesungguhnya Allah tak akan sia-siakan amalan orang yang melakukan kebaikan. Allah tak akan sia-siakan. Nah, macam kita bincang belum ni lah. Kalau kita baca Quran kan dengan cara yang baik, Allah Ta'ala akan campurkan dalam hati kita ketenangan. Allah akan campurkan keyakinan dalam hati kita. Allah Ta'ala akan campurkan kesembuhan pada segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita kan. Bahkan orang kata kalau kita solat tahajud ni penyembuh segala penyakit. Bukan ialah penyakit hati, hasad, dengki, malah nak beribadat, lalai, akan terubat segala-galanya. Kegelisahan hidup habis terubat kan kalau kita melazimi solat malam kan. Dan bukan setakat penyakit yang duduk dalam hati saja, penyakit zahir, segala penyakit kita, penyakit sakit jantung ke, cimanih semua juga dia akan menjadi rawatan kepada segala penyakit yang ada dalam tubuh kita kan. Jadi dah jadi lumrah dah dalam hidup ini kan, kita melihat. Nah, Imam Sya'rawi pun pernah juga sebut contoh macam seorang pelajar kan, seorang pelajar yang nak berjaya tapi main banyak kan, suka bermain-main kan. Memang seronoklah masa main tu, lepas hawa ikut nafsu kan. Lepas tu gagal dalam peperiksaan, lalu merana sepanjang hidupnya kerana tidak mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan kan. Nah, tetapi dengan kesabaran seorang pelajar, sanggup baca sungguh-sungguh, hafal sungguh-sungguh kan. Memang sakit lah sikit kan. Nah, baca pagi, petang, siang, malam dengan tusyungnya kan, menghafal lagi. Allah letih kan, sampai berdenyuk kepala kan. Nah, dengan pengorbanan dia kan. Lalu bila puasa dapat kejayaan, dia bahagia sepanjang hidup seolah-olahnya kan gitu. Iyalah memang gitu. Maka begitulah juga kita ni hak nak pergi ke alam akhirat kan. Janganlah bermain-main dengan dunia ini kan. Jangan buat main-main kan. Jangan habiskan masa kan. Banyak orang habis masa gitu je, satu pagi tak pergi kuliah tafsir, kuliah hadis tak pergi. Kenapa? Duk sibuk urusan dunia tak? Duk sibuk pergi pasar lah, duk sibuk tidur banyak lah, duk sibuk tengok TV banyak lah. Habis masa gitu saja. Layar buruk lah banyak kan contohnya kan. Tak, habis gitu je masa dia kan. Memang seronok lah, lawa, tak ada tanggungjawab rasa kan. Tak, lepas tu merananya di akhirat nanti kan. Merana di akhirat nanti selama-lamanya kan. Jadi nak dapat kebahagiaan dah jadi lumrah dah, kita perlu bersakit-sakit dulu maknanya. Perlu bersusah payah dulu atas dunia ni kan. Perlu banyak sabar kan. Perlu banyak beribadah. Itu Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Surah As-Sajdah kan. Ada pun orang-orang yang fasik, Allah Ta'ala kata kan, fama'wahumun nar, tempat duduknya ialah neraka orang fasik. Tak, hati kita ada rasa takut tak ke neraka? Kalau ada takut, tu tanda ada iman. Kalau tak rasa takut benda, iman lemah lagi tu. Sebab orang beriman ni dia takut. Takwa tu rasa takut. Dah mana kat ustaz nak pergi takut sikit ni, dah apa nak takut ni. Kan? Baca Quran banyak sikit kan. Pergi majlis ilmu tu biar banyak sikit, berzikir tu banyak sikit. Tengok tok-tok kita hak mati dah, guana dia sekarang kan. Dan kita pun macam tu lah juga nanti kan. Dia mari rasa takut. Dia mari rasa takut. Bila mari rasa takut, kan. Kalau ada tabung ke, sedekah lah. Lagi tak rasa takut kan. Tu di amalan ni sebahagian daripada iman
Amalan ni dia sebahagian daripada cabang iman. Kalau kita nak kuat iman, buat amal banyak. Nak kuat iman, buat amal banyak. Nak iman kuat, sedekah tak mau, sedekah hari-hari, sedekah. Kan? Nak suruh kuat iman, baca Quran tak mau. Kan? Tak, jangan lepas daripada Al-Quran. Pagi baca, pas zuhur baca. Quran ni pun kita tahu dah dia benda comel. Dah, dia daripada Allah. Kita ni lemah, Allah kuat. Macam mana kita nak jadi kuat? Kita berhubung dengan yang maha kuat, Allah. Kalau kita tak berhubung, kita lemah. Sebab kita manusia. Kan? Tersebut dalam athar. Kan? Tersebut dalam athar orang munafik itu, kan? Nah, orang mukmin itu kuat pada hatinya, lemah pada badannya. Orang munafik itu kuat pada badannya, lemah pada hatinya. Ini tersebut dalam athar. Orang mukmin ni walaupun zahir nampak lemah, dak orang, kan? Tapi hati dia kuat. Sebab apa? Baca Qurannya, ibadahnya, menuntut ilmunya, yakin je dalam hati. Kan? Macam pejuang Hamas. Kami tak akan rela menjadikan Al-Quds ibu kota Israel. Kami mati kerananya. Dia ada nuklear ke? Gagah nak cakap. Dia ada iman. Tak takut mu kuasa besar ke apa aku dah. Kami rela mati kerananya. Allahu Akbar. Kan? Dia kata apa? Kami tak ada nilai di sisi Allah kalau kami tak berpegang kepada kitab Allah. Tak ada nilai kami di sisi Allah. Cakap tu depan kuasa besar dunia. Dah, kita di sini sah kuasa besar dunia, dengar kafir tak berani nak cakap betul dah. Lemahnya iman kita. Kan? Kalah dah dengan orang kafir sini. Lemah kan? Dah. Tu nak ceritakan iman tu. Dah, iman tu kena kuat. Kan? Jadi orang mukmin tu kuat hatinya, hati dia kuat. Kan? Sebab bila hati tu kuat, barulah kaki jadi kuat nak pergi belajar. Kan? Bila iman tu kuat, barulah mulut tu jadi kuat sikit baca Quran. Betul tak? Bila hak dalam ni tak kuat, mulut pun dolah yang buruk banyak. Kan? Tak baca Quran, tak baca pun. Betul tak? Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut kan dalam Quran tadi, ayat tadi, ada pun orang-orang yang fasik, tempat duduknya ialah neraka. Kan? Gimana keadaan neraka? Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, dia dikembalikan ke dalam neraka. Kan? Wa qila lahu, lalu dikatakan kepadanya, dzuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun, rasailah azab neraka yang kamu dustakan. Rasailah. Tu keadaan orang fasik. Dah, kita pun suluh ayat tu ke diri kita, jangan suluh ke orang lain. Ya Allah, aku ni fasik ke mana ya Allah. Kan? Kita suluh, aku ni fasik ke mana, ibadat pun tak banyak, dosa kau saya sekali. Ya Allah. Kan? Jadi nak hindar diri daripada fasik tu, itulah kena buat taat sama kan. Kena baca Al-Quranul Karim. Kan? Ulama sebut kalau kamu baca Quran, iman kamu berkobar-kobar. Iman kamu nak suruh iman berkobar-kobar, bacalah Quran, banyak mujahadah. Dah, walaupun Quran ni nak baca dia tak perlu berlari tau. Kena tawah tasik dulu 10 kali baru boleh baca Quran. Tak payah duk gini boleh baca. Tapi tak terbaca. Tawah tasik boleh 10 kali 3-4 raung lah. Tapi Quran, ya Allah, payahnya nak baca. Sebab apa jadi gitu? Ini Nabi kata kan, inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam fa idza dzakara Allah khannas. Setan itu akan sentiasa ada dalam hati anak Adam. Setan duduk dalam ni kan. Fa idza dzakara Allah, bila anak Adam ingat ke Allah, khannas, makna syaitan pun gaib lalu, lari lalu. Kan? Dia budak nak menguasai kita. Kita nak baca Quran boleh, alhamdulillah. Nak solat boleh, alhamdulillah. Kan? Sebab syaitan tak ada lari daripada dalam hati. Selagi dia ada lagi tu payah. Sebab berkata apa Ibnu Taimiyah,
syaitan akan berusaha menyibukkan kamu daripada Al-Quran. Kalau kita kuat iman, kita tak sibuk daripada Quran, kita bersama Quran, sentiasa membaca. Kalau kita iman kuat lah. Kalau iman tak kuat, 4 bulan dah start hari dah baca. Kan? Itu iman pun tak berkobar-kobar. Sebab kita tak ambil kekuatan daripada Maha Kuat, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita baca Allahui, kita yakin, dan dengan kekuatan yang diberi oleh Allah, kata Ibnu Taimiyah, dengan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibnu Taimiyah, kita memperolehi yakin. Kan? Dan kita memperolehi sabar. Kita boleh sabar dengan kekuatan yang diberi oleh Allah. Dan kita boleh dengan kekuatan yang diberi oleh Allah, kita memperolehi tawakal. Kita ada pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan kita boleh ikhlas, kan, dengan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlukan kekuatan itu. Kan? Kita memerlukan kepada kekuatan. Mintalah dengan Allah Taala. Bukan setakat minta, kena ada 2 tajuk kita tadi lah. Mujahadah dan sabar. Kan? Mujahadah dan sabar. Kan? Itu kena banyak mengasihi Allah. Dan Allah Ta'ala hantar syaitan, orang yang tak mahu beramal dengan Quran, tidak mahu nazar, tidak mahu melihat atau membutakan hatinya terhadap Quran. Quran siapa berdebu duduk dalam gobok, tak baca. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kan? Barang siapa yang lupa kepada Ar-Rahman, peringatan Ar-Rahman, berkata Dr. Wahbah Zuhaili, siapa yang membutakan matanya daripada melihat Quran, melupakan dirinya daripada nak beramal dengan Quran, kami akan hantar kepadanya syaitan. Allah Ta'ala kata, kan? Maknanya dia akan dikuasai oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu menjadi qarin dia. Kan? Syaitan itu menjadi qarin dia. Kalau silap, saya pernah terbaca satu hadis, kan? Terbaca satu hadis, Nabi pernah sebut tentang Khadijah. Kan? Bila sebut tentang Khadijah di hadapan Aisyah ni mari jealous. Isteri Nabi tu kan, jealous. Kan? Lalu Nabi kata, kamu telah didatangi oleh syaitan kamu. Nabi kata kepada Aisyah. Bila Nabi sebut tentang Khadijah, Aisyah kata, engkau cerita pasal orang tua tu lagi. Lepas tu Nabi kata, engkau telah didatangi oleh syaitan kamu. Aisyah pun tanya Rasulullah, engkau ada syaitan tak? Kan? Engkau ada tak syaitan ataupun ada qarin tak ya Rasulullah? Rasulullah kata, ada. Aku pun ada syaitan juga, tapi syaitan aku aslam, peluk Islam. Kan? Syaitan Nabi tak boleh nak goda Nabi, dia jadi tunduk kepada Nabi, jadi Islam, jadi masuk Islam aku. Kan? Jadi tak boleh nak goda Rasulullah. Itu keistimewaan Rasulullah. Kalau orang macam kita boleh goda lah, maknanya kan, Rasulullah seorang aja lah, kan, tak boleh nak goda. Kan? Jadi ayat yang saya baca tadi tu, wa man ya'shu an zikrir rahman, siapa yang lupa daripada peringatan Ar-Rahman. Kan? Hadis ni ada sebab turunnya. Antara sebab turun hadis ni, sebab turun ayat ni, ialah, kan, itu satu ketika pemimpin Quraisy, kan, pemimpin Quraisy dia kata ginilah, kita nak menghadapi Muhammad ni dan pengikut-pengikutnya, kita kena hantar wakil kita setiap seorang. Kita kena hantar wakil setiap seorang daripada pengikut Muhammad. Abu Bakar kita hantar seorang, Umar atau seorang, Sayyidina Ali kita hantar seorang, kita hantar seorang-seorang, kan, kepada pengikut Muhammad. Jadi kita hantar kepada Abu Bakar As-Siddiq seorang, namanya Ubaidah, Talhah bin Ubaidillah. Waktu tu Talhah belum masuk Islam lagi, kan. Jadi hantar Talhah bin Ubaidillah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia pun datanglah, kan, dia pun datang kepada Kak Sayyidina Abu Bakar, kan. Abu Bakar pun tanya,
ila ma tad'uni ilai, kamu nak ajak aku ke mana? Kan? Hey Talhah, Abu Bakar tanya kan, kau nak ajak aku gimana ni? Ke mana seruang kamu? Talhah kata, aku nak ajak kamu sembah Al-Lata wal Uzza. Tahu Al-Lata wal Uzza kan? Berhala besar di Mekah ketika itu, di zaman jahiliah kan. Aku nak ajak kamu sembah Al-Lata wal Uzza. Tak. Abu Bakar katanya, Mal-Lata. Lata tu apa benda? Apa itu Lata? Talha kata, Rabbuna, Tuhan kami kan. Wa mal Uzza, apa itu Uzza? Talha kata, Banatullah, anak perempuan Allah, dia kata. Uzza tu anak perempuan Allah. Kan? Abu Bakar pun tanya, Faman ummuhum, mak dia mana? Mu kata anak Tuhan, anak perempuan Tuhan, mak dia mana? Senyap Talha, tak terjawab. Terpinga-pinga, tak boleh nak jawab. Dia pun suruh orang lain jawab. Hei kaum, tolonglah jawab ni, Abu Bakar tanya ni. Tolonglah jawab, kata Talha. Semua senyap, tak boleh nak jawab. Kan? Bila tak boleh nak jawab, dia kata, Ya Abu Bakar, qum, bangunlah. Hai Abu Bakar, bangunlah. Bila Abu Bakar bangun, dia pun sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada hujah kan? Itu comelnya agama Islam ni kan. Sembah Allah Tuhan yang satu kan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita ni gitulah maksudnya kan. Kalau kita lemah, buat apa dak baca Quran? Buat apa dak bangun malam? Buat apa dak bermunajat? Nah, jadi itulah sebab apa tu, sebabnya tu tadi Allah atau syaitan, bila kita tak mahu ingat ke Allah, tak mahu baca Quran, Allah atau syaitan kan. Jadi berat semua hala ke ngaji. Nah, kecuali orang sini lah mari ngaji, orang hak dak mari kan. Lah, berat semua kan. Padahal orang berjuta luar kan. Bukan semua sibuk kerja lah ke kan. Ada duk tengok TV, duk tengok handphone, duk sibuk benda tu kan. Tak, kalau berniaga tu tak apalah kan. Tak, tapi nak cerita kan, nak buat taat ni pun perlu mujahadah kan, perlu mujahadah, kena sabar kan. Tak, macam sembahyang kau, sahabat tanya ayyus salati afdal, apakah solat yang paling baik? Nabi kata apa? Tulil kunut, panjang kunut. Panjang kunut ni ulama kata panjang bacaan kan. Maknanya bila sembahyang tu kan, kalau boleh biarlah panjang sikit kan. Kalau sembahyang jemaah tak boleh nak panjang-panjang, kita tahu dah kan. Tok imam panjang lagi jemaah dak mari pula. Maksud panjang ni kita sembahyang seorang-seorang tu, sembahyanglah biar panjang. Sebab Nabi kata itulah solat yang paling afdal. Tak, tu ustaz kata kan. Maknanya kalau kita hafal Yasin, surah Waqiah, mudahlah nak buat panjang sembahyang. Sebab kita ingat surah ni, kul Allah suti dia ingat. Tak, kalau ada ulang kul Allah tu nak panjang mana sembahyang? Tak, boleh juga buat rakaat banyak sikit kan. Rakaat pertama kul Allah, lepas rakaat kedua kul Allah lagi kan. Kena buat 20 rakaat jawab dia kan, baru jadi panjang. Tak, kan. Tapi gitulah nak ceritakan. Maknanya sembahyang yang amat berkesan ialah solat yang lama. Barulah imam kita tu berkobar-kobar nak menunjuk kita amat berkehendakkan Allah Ta'ala. Lalu kita berdiri lama depan Allah kan, baca Quran panjang-panjang. Nah, jadi cubalah hafal Yasin ke Waqiah. Bila kita ingat Yasin, ingat Waqiah, capak mana pun balik kampung pun kita takbir Allahu Akbar. Rakaat pertama tu Yasin, rakaat kedua tu Waqiah. Ya Allah, tengoklah imam kita macam mana kan. Lagilah yakin, tambah kuat kan. Lagilah ketenangan tu, cahaya Allah datang dalam hidup kita. Rasa subhanallah, rupanya tak sia-sia aku buat benda ni, rupanya tak sia-sia. Tapi nak boleh kan, nak boleh hafal Yasin. Saya rasa Yasin mudah sikit ingat, sebab sejak kecil lagi kita duk hafal, duk baca kan. Tak, hak lain mungkin payah sikit lah, Al-Kahfi apa kan. Tapi kalau Yasin malam Jumaat, sejak kecil lagi ikut ayah-ayah lu kisah kan, baca Yasin. Maknanya kalau nak hafal itu tak berat macam surah lain, insya-Allah kan. Dah lacur dah. Bila lacur dah, nak hafal pun mudah kan. Ustaz, budak-budak boleh lah hafal, saya dah lanjut usia dah, payah nak menghafal. Tak,
Yelah budak-budak memang dia cepat ingat. Kita pun boleh ingat, cuma tak cepat macam dia je. Boleh ingat kan, cuma tak laju macam anak-anak kita kan. Kan, jadi boleh. Kalau berat sangat, ambil seayat, lepas subuh seayat apa, lepas zuhur satu ayat pula, pasal seayat, lepas garik rasa boleh 2 ayat kau. Lama-lama ingat tak? Ingat ingat, semuka ingat, 2 muka ingat. Rasa Yasin dalam 4 lah je. Dan ingat sini kau kan. Allah, nak mayang, nak ibadah mudah. Sebab cahaya Allah ikut qadar tu. Itu dalam hadis sebut, darjat kita di sisi Allah mengikut ayat mana dah kita siapa dah baca atas dunia. Jangan main Quran. Kan? Darjat kita di sisi Allah mengikut banyak mana kita dah baca ataupun dah hafal, gitulah lebih kurang. Kan? Bimbangnya nak baca pun tak boleh. Berat. Kan? Dan kita niat kita hafal ni sebagai temang kita dalam kubur esok. Kan? Supaya Quran ni lah temang. Nak agak suami temang, tak temang dah lah kubur. Kan? Yang temang kita ilmu, hak kita belajar. Quran yang kita hafal, hak tu yang akan temang kita dalam kubur esok. Kan ada hadis kan, bila kita nak keluar dari kubur di akhirat nantilah, datang seorang pemuda dengan wajahnya yang pucat. Inilah untuk orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran. Kita nak keluar dari kubur esok, tak kerti nak bayang mana keadaan keluar dari kubur kan. Tapi itulah hakikat sebenar, bahawa yang hidup akan mati dan yang mati akan keluar, akan hidup semula di akhirat nanti. Kan? Maka orang yang ahli Al-Quran, Quran akan datang. Kamu kenal tak aku? Orang lah kubur kata, aku tak kenal kamu, tak pernah tengok kamu main mana. Kan? Dia pun kata, akulah Quran yang kamu duk baca selalu di atas dunia dahulu. Kan? Malaikat pun datang memberi mahkota di atas kepala orang yang hafal Quran. Beri mahkota. Itu sebagai petanda lah tu. Kan? Orang berjaya kan? Beri mahkota atas kepala. Ya. Dan kepada kedua ibu bapanya kan, diberi pakai baju yang cantik. Mak ayah pun dapat rahmat dengan sebab anak menghafal Al-Quran. Lalu mak ayah kita kata, hei malaikat, aku tak pernah pakai pakaian secantik ini. Tak pernah pakai secantik ini. Kan? Lalu malaikat kata, jadi dia tanya, kenapa engkau bagi aku pakai baju ni? Kerana anakmu telah mengambil Al-Quranul Karim. Sekarang ni kamu pergilah ke dalam bilik-bilik, ke dalam tingkat-tingkat, ke dalam istana di dalam syurga. Pergilah kamu sekarang. Kan? Apa lagi nikmat yang kita nak lebih pada tu? Apa lagi? Tapi bersyarat kita dengan Quran tu macam mana? Ada hafal, ada baca, ada bangun tengah malam baca. Tu. Kalau tak ada, jangan harap. Ada, kan? Ada. Jadi itu semua nak hafal, nak bangun malam, nak berzikir, perlu mujahadah tak? Perlu mujahadah. Kan? Perlu mujahadah. Kan? Perlu bermujahadah baru dapat. Ibn Taymiyah kata kena ada quwwah, satu kekuatan baru dapat ilmu. Kan? Kena ada satu kuat baru boleh diri depan Allah setengah jam. Kalau tidak, seminit pun rasa tak selesai dah. Betul tak? Seminit pun bayang rasa Allah malah dah dekat. Tak? Kan? Pergi pasal tani 2 jam tak apa kan? Duk pusing-pusing, duk pilih sayur, tak salah kan? Tak? Tapi ibadah biarlah gitu juga kan? Biar agak lama sikit beribadah. Dia imam ni mari kot tu. Kita buat banyak, imam banyak. Kita buat banyak, yakin pun banyak. Kita tak rasa yakin, tak payah buat. Kan? Tak? Kan? Tak payah buat. Kan? Jadi itu sipik dia kan. Memang kita perlu banyak bermujahadah. Mesti nak banyak sabar. Kan? Mesti nak banyak sabar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kan menyebut dalam Al-Quranul Karim, golongan yang tidak mahu ikut Rasulullah, tak mahu ikut Islam. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kan Allah Taala kata, tak.
Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyalahi cara hidup Rasulullah, tak mau ikut Rasulullah, ikut mana aku nak hidup kan, aku nak rasa jadi pandang ke, hak perempuan nak jadi lelaki, banyak sungguhlah masyarakat kita lah ni kan. Tak mau ikut ajaran Rasulullah. Rasulullah kata Allah laknat orang yang menyerupai lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, Allah laknat. Boleh dia ikut anda aku. Dah boleh tengok ayat ni kata guna. Barang siapa yang menyalahi Rasulullah, tak mau ikut ajaran Rasulullah setelah nyata kebenaran. Quran ni jelas dah, dia dari Allah. Jelas dah Quran daripada Allah. Islam itulah agama petunjuk. Jelas dah. Apa dah ikut? Quran ni jelas dah, kalamullah, kata-kata Allah. Dah apa mu dah baca? Kecahaya Allah tu tak penting bagi kamu. Kan? Nak seronok atas dunia saja. Kan? Barang siapa yang menyalahi Rasulullah setelah nyata kebenaran. Petunjuk dah nyata dah kepadanya, kan? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu ikut jalan bukan jalan orang mukmin. Tak mau ikut jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin bila pakai pakaian tu aurat, tak usir dia. Kan, orang mukmin bila makan cari hak halal, tak usir dia, nak bahan kelawar juga, kan? Nak bahan babi juga contohnya. Kan? Nak ikut kafir juga, kan? Nak latih pemimpin kafir juga, nak minta tolong orang kafir juga, duk ikut dia, kan? Jadi tak mau ikut jalan orang mukmin. Allah kata apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan jadikan dia taat kepada orang yang dia nak. Kan? Nuwallihi ma tawalla. Maksudnya apa? Berkata Dr. Wahbah Zuhaili, maksud ayat ni, siapa yang menyalahi Rasulullah, tak mau ikut Rasulullah dan tak mau ikut jalan orang mukmin, Allah serahkan kerja memilih pada diri dia sendiri. Allah tak akan tolong. Kita muji Allah tolong ni sebab ada iman imam. Kan? Kita kena dengan Islam juga selamat. Nampak? Iman ada, ilmu ada. Jadi kita tak ikut nafsu kita tu. Tapi orang yang tak mahu ikut Islam, Allah serahkan kerja memilih itu pada diri sendiri. Mu pilih sendirilah. Kan? Bila manusia pilih sendiri, kan? Dia boleh tak puas hati kepada Allah. Tak puas hati, Allahu ya aku lelaki apalah, Allahu ya aku perempuan apa, aku tak usah jadi aku perempuan, nak jadi lelaki, dia pun buat operation. Kan? Jadi maknanya Allah akan serahkan kerja memilih pada diri sendiri. Mu pilih sendirilah. Tengok orang kafir bila dipilih sendiri, kan? Nak makan kelelawar, nak makan ular, nak makan babi. Apa Allah wis sekarang? Mudarat rupanya, kan? Mudarat. Allah buat tu molek dah, hak ni halal, hak ni haram. Kan? Hak halal ni menyihatkan kamu sebab dia sembelih, darah dah keluar semua dah. Kan? Tak ada dah mana kumang-kumang, tak ada. Makan yang halal, muka sihat. Kan? Tapi kalau dia makan benda-benda kotor, kan? Tikus mulai-mulai ada makan. Makan tikus. Allahu akbar. Dahsyat sungguh. Kan? Itulah bila tak ada hidayah, tidak ada agama, tidak ada petunjuk. Kan? Jadi dia apa? Pilih sendiri. Bila dia manusia pilih sendiri, kerana ilmu tak ada, petunjuk tak ada, agama tak ada, dia pilih perkara yang memudaratkan. Kan? Pilih perkara yang memudaratkan. Kan? Wa nuslihi jahannam, kami campur dia dalam neraka, kata Allah, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan. Tempat kesudahan. Jadi para ulama menyatakan, orang mukmin ni kejayaan yang paling besar sekali ialah di saat roh keluar daripada jasad, Allah redha kepada dia. Itu matlamat kita. Kan? Itu kemenangan yang tidak ada tolak bandingnya. Di saat kita mati, Allah redha kepada kita. Adapun apa yang dinyatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Siapa yang tak ada cita-cita kalau boleh, kalau mati, bila tiba saat mati, nak mati yang baik, ya Allah. Nabi pun ajar, kan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan kesudahan yang baik, ya Allah.
Janganlah engkau akhiri kesudahan hidup kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Kan? Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah ya Allah. Jadikanlah kubur kami taman syurga ya Allah. Jangan engkau jadikan kubur kami lubang neraka ya Allah. Nak dapat rawdah, kubur rawdah. Apa amal yang telah kita buat atas dunia? Ingat senang-senang dapat gitu. Tak, orang tanya doktor hak duduk di hospital yang berdepan dengan puluhan ratusan orang mati di hospital, hak mati di hospital kan. Mana keadaan mereka? Doktor kata 2-3 orang je dapat sebut la ilaha illallah. Kebanyakannya tidak dapat. Tu nak kata kan. Padahal sebut tu dah berlari la ilaha. Masa ni mudah kan. Tapi hak kita nak masa mati lagi biar boleh sebut. Itu amalan kita yang masa hidup ni membantu untuk meringankan, untuk mudahkan menyebutnya. Jadi apa amal yang telah kita buat? Kan? Inilah. Ni sedang berjihad sekarang. Start dah sekarang. Nak minta Allah Ta'ala beri raudah taman syurga. Berjihad dah sekarang. Dengan sedekahnya, baca Qurannya, qiyamul lail, kan? Berjihadnya, tolong agamanya. Menuntut ilmunya. Ini semua akan membantu kita. Kan, untuk membantu kita. Bukannya duk malas tak mau. Kan? Bukannya malas belajar, malas baca Quran. Macam mana Allah nak tolong? Kan? Allah nak bagi raudah. Kan? Dalam kubur pula, dalam Sahih Bukhari sebut, bila seseorang tu tak dapat nak sebut, ma rabbuka, malaikat datang pengetuk. Pengetuk malaikat ni Sahih Bukhari, bukan cerita dongeng. Jangan kita ingat tengok kubur tenang. Macam pepatah Melayu, jangan sangka air yang tenang tiada apa? Tiada buaya. Nampak tenang ya kan? Macam kita pergi kubur tenang je, tak tahu apa terjadi di alam. Sebab di alam lain, kita alam dunia dipisah dengan alam yang lain. Kan? Sahabat kita ramai, hak muda-muda mati, artis ada mati, kan? Baru umur 32 mati dah. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, hari mati dia ramai orang pergi. Kan? Baru terbongkar amal baik yang telah dia buat. Kan? Rupanya banyak ditolong orang. Kan? Inilah kan apa nama? Abang kan. Umar Mukhtar, Sayyid Umar Mukhtar. Kan? Tak disangka-sangka. Kan? Terbongkar amal baik yang telah dia buat. Ni hari 2 dia pula meninggal. Tengok. Tu nak tidak kira masa, mu muda ke mu tua, tiba saat matilah kamu. Kan? Hak lain tak apalah. Hak mana kaya-kayalah, hak miskin-miskinlah. Kalau aku dapat kaya pun alhamdulillah, syukurlah alhamdulillah. Tapi kalau tak kaya tak apalah. Tapi satu benda aku sangat takut ya Allah. Jangan kau jadikan kubur aku lubang neraka ya Allah. Hak ni minta tolong sangat-sangat ya Allah. Tolong jangan capuk aku dalam neraka ya Allah. Kan, selamatkanlah aku ya Allah. Berilah hidayah pada aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Ini perjuangan start dari sekarang. Kan? Jadi perlu mujahadah dah. Perlu sabar dah. Kalau tak ada 2 benda tak akan terjadi. Quran tak akan dibaca. Qiyamul lail tak akan bangun. Kan? Sedangkan Nabi pun Allah kata qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Kan? Wahai orang yang sedang berselimut, bangkit kamu. Berilah peringatan kepada manusia. Kan? Walaupun ditujukan kepada Nabi, Nabi telah melaksanakannya. Ayat ni tuju pada kita lah juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kalau masih duduk selimut lagi, tidur kuat lagi, tak tahu Quran di mana, qiyamul lail di mana, ilmu di mana. Allahu akbar. Kita bimbang. Jadi golongan yang munafikun. Allah cerita dalam Quran kan. Orang munafik ni kan. Orang munafik di akhirat ni cerita dalam Quran, bukan dalam hadis saja. Quran cerita. Kan? Bagaimana orang-orang munafik kan di akhirat nanti. Dia kata, wahai orang yang beriman, berilah kepada kami cahaya. Kami tak ada cahaya. Orang munafik ni, para ulama menceritakan di akhirat nanti di atas sirat, cahaya dia ada tapi terpadam. Tak lama. Ada sekejap, lepas tu terpadam. Orang beriman pun bila melihat cahaya orang munafik terpadam, waktu tu dia berdoa kepada Allah, takut terpadam juga cahaya orang mukmin di atas sirat, bawah neraka, bawah tu neraka. Dalam hadis lain sebut lagi ada pengait tarik jatuh dalam neraka.
Kan, ada pengait dia, kan. Jadi orang beriman bila tengok cahaya orang munafik terpadam, dia pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah, jangan kau padamkan cahaya kami ya Allah. Kan. Jadi orang munafik terpadam cahaya, kan. Lalu dia kata, naqtabis min nurikum, hei orang beriman, tolong beri sedikit cahaya kepadaku, kan. Mana aku tak ada cahaya, berilah sedikit cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu wahai orang yang beriman. Orang beriman kata apa? Irji'u wara'akum faltamisu nura, kan. Kamu baliklah ke dunia semula, pergilah cari cahaya di sana, menunjukkan cahaya di akhirat bermula daripada di dunia, kan. Di manakah cahaya di dunia? Inilah sedekah, baca Quran, qiyamul lail, belajar ilmu, inilah cahaya. Kalau tak ada ni, tak ada cahaya, kan. Orang mukmin kata irji'u wara'akum faltamisu nura, kamu baliklah ke dunia, pergilah cari cahaya seperti mana kami mencari cahaya semasa kami hidup di dunia. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'azab. Allah Taala kata, di tengah orang munafik minta tolong beri cahaya, tolong beri cahaya hei orang beriman. Allah pun pisahkan mereka. Allah pisahkan di antara orang mukmin dengan orang munafik, kan. Orang mukmin fi batinuhu rahmah, batinnya di dalamnya ada rahmat untuk orang mukmin, maksudnya syurga. Mereka dipisahkan, orang mukmin di dalam syurga, orang munafik berada dalam neraka. Kan. Wa zahiruhu min qibalihi al-'azab, dan di sebelahnya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan. Itu nak cerita, kan, bahawa orang mukmin itu sentiasa beramal seperti mana Allah Taala sebut ayat dalam surah As-Sajdah, sifat orang mukmin, kan. Sifatnya bersujud, dan kita disunatkan sujud, kan, sama ada sujud wajib atau sujud yang sunat, kan. Allah Taala sebut sifat orang mukmin, kan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Innama, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya, yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, idza dzukiru biha, bila diperingatkan tentang ayat-ayat kami, kharru, tersungkur sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin, sujud pada Allah, kan. Bila sujud dia buat apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih puji Allah, tasbih, subhanallah, kan. Tasbih berbagai cara tasbih, kan. Bertasbih puji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak bersikap sombong, kan. Tak sombong, kan. Ni nak sujud pun payah, kan. Sujud pun payah. Jadi sujud hak wajib tu memang wajib dah, kena tambah lagi hak sunat. Sebab itu erti ihsan ni Imam Sya'rawi kata, buat lebih daripada apa yang wajib. Jangan ada harap maknanya sujud hak wajib saja, tambah lagi sujud-sujud yang lain. Sujud solat tahiyat masjid ke, sujud sunat qabliyah ba'diyahnya, sujud solat tahajudnya, bersujudlah, kan. Alangkah indahnya kalau Allah beri kita lazat beribadah, kan. Lazat beribadah. Tapi tak lazat kena ibadah juga. Jangan tunggu ustaz ada lazat malah awak. Tak lazat kena buat juga, kan. Tapi kalaulah Allah bagi, tak sama-sama pun saya sekalanya mari sedap bila sujud rasa tenangnya, ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan rasa atas himang tuan-tuan, puan-puan lah, kan. Atas himang puan-puan lah. Kalau Allah pilih, Allah beri, kan. Sebab Nabi kata ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata Allah jadikan suatu yang menyejukkan hatiku as-salah. Allah jadikan Nabi ni sembahyang tu, ya Allah, lazat beribadah. Bukan Nabi saja, kita pun kalau Allah nak beri, Allah beri. Atas kita usaha, itu nak mujahadah kau. Mungkinlah mereka awal tak usaha lagi, tapi bila terbayang usaha juga, kan. Tak cuba kau baca Quran, cuba kau qiyamul lail, insya-Allah, kan. Tak sama pun saya sekali tak pada bila sujud mengalir mata tengah sujud. Saya pernah memayang dengan ustaz saya orang Arab, kan.
bila dia sujud menangis je. Saya dah menangis pun waktu tu. Tapi ustaz saya menangis masa sujud. Allahu Akbar. Kan? Tengok. Nak mari menangis ingat senang ke? Kan? Kalau imam tak kuat hati, payah nak menangis. Payah nak menangis. Kalau tak baca Quran, payah nak menangis. Kalau kita banyak baca Quran, banyak berzikir, Allah beri insya-Allah. Kan? Jadi lembut hati kita. Lembut. Ini lazzah. Dan sifat orang mukmin itu at-talazzuz bi-ta'ah, berlazat-lazat dalam buat taat. Bukan gelisah buat taat. Berlazat. Sebab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan, iman itu ialah at-talazzuz bi-ta'ah. Iman itu apa? Berlazat-lazat dalam buat taat. Bila sembahyang ke Allah, sedap rasa. Dah, itu kita kata kan, tak sama punya mari saya sekali pun alhamdulillah, payah nak mari sama-sama. Tak, orang banyak dosa kan, macam saya inilah kan. Tak, kan perempuan memang dapat rasa sama kan, iman kuat dah. Dah, nak cerita kan. Dah, kan. Sebab itu atas kekotoran hati. Kalau kotor banyak, mayang rasa sedap-sedap. Tu ulama sebut, dia iman ni macam baju kok. Macam baju ni kan. Pergi masjid pakai baju ni, balik lagi tukar baju lain pula kan. Iman pun gitulah. Iman ni Allah akan cabut bila kita buat dosa, terutama dosa besar lah kan. Bila kita banyak buat dosa, jadi automatik baca Quran pun rasa humbar, mayang pun rasa tak ada rasa lazat kan. Lazat pada teh tarik manis teh tarik, tu je lazat. Pada baca Quran tak ada lazat, belajar ilmu tak ada lazat, mayang tak ada lazat, tu berat tu, jauh lagi lah maknanya. Kan, jauh lagi kan. Jadi nak cerita Nabi pun sebut, Allah jadikan aku suka solat. Macam mana kita nak buat benda tu? Itulah Allah sebut dalam Quran sifat orang mukmin kan. Sifat orang mukmin tu, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Habba daripada hub ni makna cinta dalam bahasa Arab. Habbaba ilaikumul iman, kamu cintakan iman. Ulama kata maksud cintakan iman, cintakan taat. Biar kerja taat tu dah jadi amalan semua kita, sembahyang, sedekah ni amalan harian kita. Bila tak buat, ya Allah, aku lama dah sebulan tak bangun, ya Allah, mari rasa lain macam. Ni hubbullah, Allah campurlah hati kita. Kena minta dengan Allah, kena lawan nafsu, kena mujahadah. Dua benda ni, mujahadah dan sabar, kena lawan. Kalau tidak, syaitan bersarang dalam hati kita. Itu Allah kata, Allah jadikan kamu cintakan iman. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman di dalam hatimu kan. Wa karrah, dan Allah jadikan kamu benci kepada kefasikan, fusuq, wal isyan, durhaka, benci kepada durhaka kepada Allah. Allah kata apa? Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humur rasyidun. Gitu kalau kita tak tebing, tak jadi gitu. Kalau kita tak ada mujahadah, tak ada sabar, tak akan sabar kita. Sebab kebanyakan orang benda mayang, benda baca Quran, benda pergi masjid ni memang berat. Betul tak? Memang payah. Dah tu ramai bagi, tu baguslah. Kalau kira peratus hak luar hak dak pergi ramai mana. Tapi bukanlah kita kata mari masjid konon kita ni confirm syurga, bukan gitu. Dah nak cerita kan. Tapi nak cerita sifat orang mukmin tu gitulah. Kan? Cintakan iman. Ini semua memerlukan mujahadah dan sabar. Masa lebih dah. Kan? Cukup sekali tu. Kan? Lain kali pula insya-Allah. Jadi alhamdulillah kan. Tak tahu kena dengan tajuk ke tak kan. Begitulah sikit sebanyak yang dapat saya sampaikan kan. Nak cerita secara umumnya. Kalau kita ada cita-cita nak menjadi ahli syurga, maknanya kan, nak minta ya Allah selamatkanlah kami daripada api neraka kan. Kerja pemberian tu kerja Allah kan. Allah beri pada siapa saja, tapi Allah dah tunjukkan jalannya. Sebab Allah sebut orang yang beriman sifatnya beramal kan, dan Allah kaitkan dengan syurga kan. Banyak dalam Quran Allah sebut wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, berilah khabar gembira kepada orang beriman dan melakukan amal soleh, bi anna lahum, sesungguhnya untuk mereka apa? Syurga.
Kan Allah kaitkan iman, dan bila sebut iman sebut amilu, amalan kan, beramal. Lepas tu Allah kaitkan dengan syurga. Maknanya kita kena jadi bukan setakat Islam, kita kena jadi beriman, dan beriman sifatnya beramal kan. Jadi mohon maaf kok ada terkasar bahasa dan seumpamanya kan. Mudah-mudahan kita beroleh keinsafan, kesedaran dan semangat kan untuk terus istiqamah di atas jalan petunjuk kan. Begitulah kita saling membantu, mengingat antara satu dengan yang lain, agar kita sentiasa diberi rahmat oleh Allah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi sekadar itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Cuma ada kesempatan yang sedikit ini saya nak maklum tentang pengajian di Mesir. Siapa yang nak atau anak ke Mesir kan, peringkat menengah, sebab Azhar ada buka pengajian di Al-Azhar peringkat menengah.